Recording in progress. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali tuan-tuan dan puan-puan. Saya ucapkan harapnya dah selesai urusan makan tengah hari, solat dan sebagainya. InsyaAllah kita akan sambung semula webinar kita pada petang ini dengan topik yang terakhir. Okay. Tapi sebelum tu kita berkenalan dulu dengan panelis kita pada petang ini. Beliau berusaha Encik Muhammad Azlan bin Abu Bakar, pegawai pertanian di unit efikasi, ketua unit efikasi seksyen penilaian teknikal di bahagian kawalan racun perosak dan baja. Beliau memulakan kerjaya dalam Jabatan Pertanian sebagai pegawai pertanian daerah di Cameron Highland pada tahun 2006 hingga 2008. Kemudiannya menjadi pegawai pertanian daerah di daerah Alo Gajah. Kemudian berpindah ke bahagian horticulture Melaka dan menjadi ketua unit BPST di Melaka. Dan kemudiannya pada 2019 beliau menjadi ketua unit pendawaan di bahagian kawalan racun perosak dan baja, dan sehingga kini beliau menjadi ketua unit efikasi di bahagian kawalan racun perosak dan baja. Jadi dengan itu saya ingin menjemput Yang Berusaha Encik Azlan bin Abu Bakar untuk menyampaikan ceramahnya yang bertajuk Penguatkuasaan dan Menyelia Lesen Pengendali Kawalan Makhluk Perosak dan Penguatkuasaan Pentakrifan Agriculture Payload di dalam Unmanned Aircraft System UAS oleh CAM. Tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput Yang Berusaha Encik Azlan untuk meneruskan sesi ceramahnya pada petang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Clear dengar suara saya? Terima kasih Urustia, pengurusi majlis dari bahagian pembangunan modal insan Jabatan Pertanian menganjurkan program ini. Antara program bagi pandangan saya kita tidak terlewat untuk di mana industri penggunaan drone bagi industri pertanian ni sudah aktif mana kita, saya ingat 3 tahun ke belakang ni aktif di lapangan. Ramai operator drone di lapangan yang menggunakan drone untuk aktiviti industri pertanian dari segi menyembur racun, membuat semburan foliar dan sebagainya. So sesi ini banyak memberi pencerahan kepada kita terlebih dahulu saya ucap terima kasih tadi kepada pengurusi dan juga Jabatan Pertanian dan juga agensi-agensi daripada CAM, JUPAM dan juga SIRIM yang telah terlebih dahulu tadi membentangkan elemen dan juga puncuk kuasa dan juga bidang kuasa yang berkait rapat dengan penggunaan drone dalam industri pertanian ini. Tuan-tuan, pembentangan saya boleh dikatakan ringkas. Saya akan menceritakan dengan kapasiti saya selaku pegawai di bahagian kawalan racun perosak dan baja dan juga berkait rapat dengan juga berkaitan dengan Akta Racun Makhluk Perosak 1974. Dan saya tidak, kalau boleh saya tidak mengelak untuk menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan dasar jika ada, sebab saya tengok kat chatbox tadi banyak idea-idea daripada tuan-tuan yang berkaitan dengan soal dasar di mana secara pengenalannya apa yang telah dibentangkan oleh CAM tadi sebagai agensi utama yang mengawasi ruang udara negara yang berkait rapat dengan dokumen CAD yang berkaitan pada penerbangan awam berkaitan dengan agriculture. Itu terjadinya setelah berlakunya libat urus dengan agensi-agensi berkepentingan dengan pemain-pemain industri. Memang kita lihat ianya sukar di peringkat awal ini, tetapi benda itu belum apabila dilaksanakan nanti saya percaya kita akan membiasai dengan elemen-elemen yang telah dibentangkan oleh Kapten Wafi daripada CAM,
yang berkaitan dengan daripada JUPEM, iaitu Lieutenant Colonel Syarizal dan juga Tuan Rostam daripada SIRIM. Banyak elemen yang perlu dipenuhi bagi menerbangkan satu drone, bukan hanya untuk pertanian tetapi apa juga tujuan. Tuan-tuan, saya akan cover sikit pengenalan berkaitan dengan sistem UAS, iaitu sistem pesawat tanpa pemandu. Saya ceritakan sikit BKRPB ini fungsi ada bagaimana, punca kuasa yang berkait rapat dalam industri penggunaan drone bagi sektor pertanian ini. Ada juga lesen pest control operator, muatan pertanian yang dibenarkan untuk diterbangkan bersama drone, itu dan juga SOP ringkas berkait, iaitu sebelum, semasa dan selepas. Tuan, pelbagai istilah yang telah kita dengar, seperti mana Kapten Wafi katakan tadi, istilah yang digunakan dalam dokumen CID itu adalah UAS ataupun sistem pesawat tanpa pemandu. Ada juga orang kata UAV, ada juga yang dipakaikan drone. Secara biasanya kita bahasa lapangan kita panggil drone lah. Iaitu satu sistem pesawat tanpa pemandu yang terdiri daripada komponen utama, iaitu frame dia, motor, propeller, pam, tangki dan peralatan sokongan yang bersesuaian. Ini saya fikir percaya Tuan-Tuan Arif. Di hadapan ini adanya gambar drone seperti mana yang digunakan oleh tuan-tuan yang biasa berada dalam lapangan. Jika kita lihat di gambar ini, banyak yang boleh kita tafsirkan. Jika payloadnya adalah bahan racun, racun itu sendiri adalah bahan kimia yang berbahaya. Jika kita lihat adanya propeller, kipas di atas yang berpusing laju, juga merupakan adanya risiko kepada sekitaran, dan juga beban keseluruhan sistem ini merupakan risiko yang adanya elemen keselamatan yang perlu dikawal. Keselamatan bukan hanya di bawah, itu daratan, tetapi juga itu melibatkan kenderaan udara, kapal terbang, helikopter dan sebagainya. Dan di daratan adalah manusia, haiwan, sumber air dan sebagainya. Seterusnya adalah berkaitan dengan BKRPB, iaitu bahagian kawalan racun, prostat dan baja. Apabila kita sebut penggunaan racun, inilah bahagian yang terlibat daripada proses pendaftaran sehingga peringkat penguatkuasaan. BKRPB itu bahagian kawalan racun, prostat dan baja, merupakan satu bahagian dalam Jabatan Pertanian, merupakan selaku urustia lembaga racun, makhluk rosak dan baja. Di mana di BKRPB kita ada 4 section utama, iaitu yang menguruskan proses pendaftaran racun makhluk rosak, iaitu di mana-mana racun ataupun perwira aktif yang ada dalam jadual 1 atau racun makhluk rosak yang ingin didaftarkan dalam negara ini harus melalui section ini. Seterusnya adalah section penilaian teknikal. Section penilaian teknikal ini, kenapa kita perlu menggunakan racun prostat berdaftar untuk dalam industri pertanian, adalah section ini telah menilai produk-produk racun prostat ini dari segi spesifikasinya, dari segi toksikologinya, dari segi residunya, dan juga yang paling penting adalah dari segi keberkesanan dia. Kita menilai berdasarkan, jika saya merujuk kepada keberkesanan racun itu sendiri, kita melihat berdasarkan data-data statistik yang dibuat di lapangan harus mencapai satu standard data yang nilai yang signifikan. Mana yang nilai yang betul-betul memberi kesan yang baik kepada pengguna.
iaitu kalau merujuk dalam sesi ini adalah petani ya. Sebab penggunaan drone ini jika kita merujuk kepada penggunaan racun perosak, sudah semestinya kita tujuannya adalah mengawal perosak di lapangan, perosak di kebun, perosak di ladang. Sudah semestinya kita mengharapkan keberkesanan lah, sebab item ini adanya kos yang perlu dibayar dan saat ini kos racun ini bukannya murah. Seterusnya section yang menguruskan pelesenan. Pelesenan ini ringkasnya siapa yang individu yang ingin menyimpan, menjual racun makhluk perosak, ia harus mempunyai lesen. Dan juga lesen pengendali racun perosak, iaitu PCO. Dalam sesi ini saya akan sentuh sedikit berkaitan dengan PCO ini sebab dia ada berkait rapat dengan penggunaan drone. Dan akhir sekali adalah penguatkuasaan. Penguatkuasaan ini adalah satu section yang menguruskan penguatkuasaan di lapangan dan juga pendakwaan. Bagi racun-racun, penggunaan racun haram, bagi penggunaan racun-racun tidak berdaftar dan juga racun-racun ban yang telah kita tamatkan pendaftarannya di Malaysia. Seterusnya adalah punca-punca kuasa yang berkait rapat dengan penggunaan racun dan juga penggunaan sistem pesawat tanpa pemandu, drone. Punca kuasa yang utama dalam industri penggunaan drone di dalam sektor pertanian adalah Akta Penerbangan Awam 1969 seperti mana dibentangkan tadi oleh Kapten Wafi. Seterusnya oleh kerana pelot tu adalah racun makhluk perosak, Akta yang kedua adalah Akta Racun Makhluk Perosak 1974. Dan oleh kerana setelah penggunaan racun, dia berkait rapat dengan sisa baki racun itu sendiri. Ia dikawal oleh Akta Keselamatan Kesihatan Pekerjaan 1994. Dan penggunaan racun ini adanya tong racun yang telah digunakan perlu dikita semula. Ia dikawal dengan Akta Kualiti Alam Sekitar dan Peraturan Kualiti Alam Sekeliling 1974. Seterusnya residu tadi Akta Makanan. Saya minta maaf. Yang tiga tadi adalah berkaitan dengan penggunaan PPE di lapangan oleh pengguna racun itu sendiri, pengendali racun itu sendiri. Ia harus memakai peralatan pakaian keselamatan untuk kepentingan diri dia sendiri. Itu pun dikawal oleh Akta Keselamatan Kesihatan. Yang residu tadi dikawal oleh Akta Makanan 1983. Iaitu penggunaan racun yang apabila hasil pertanian itu disampulkan dan dihantarkan analisis lab, jika melebihi tahap maksimum residu limit bagi bahan tanaman tersebut, ia dikuatkuasakan diselia di bawah Akta Makanan 1983. Seterusnya adalah peraturan penerbangan awam dan juga CAD yang berkait rapat dengan CAD khusus untuk drone agriculture. Tuan-tuan, di dalam Akta 1974, saya melihat ada dua seksyen utama yang berkait rapat dengan penggunaan racun itu sendiri, iaitu memiliki atau menggunakan racun perosak tidak berdaftar ataupun salah jenama, iaitu di bawah seksyen 53A 1A. Dan juga keduanya adalah seksyen 53A 1B, iaitu menggunakan racun makhluk perosak selain mengikut penggunaan yang dinyatakan pada label racun. Hukuman jika sabit kesalahan bagi dua kesalahan ini adalah kesalahan pertama penjara 1 tahun atau denda RM10,000. Kesalahan kedua penjara 3 tahun atau denda RM20,000. Tafsiran denda RM10,000 ini jika sabit kesalahan RM10,000 lah dikenakan. Dia tidak ada minima maksimum bagi denda tersebut.
Jika sabit kesalahan kali pertama, denda yang dikenakan adalah RM10,000 itu adalah tetap. So agak besar tuan-tuan. So benda ni kita perlu beri perhatian yang serius di lapangan. Okey, ini perkara 4 adalah lesen PCO. Iaitu lesen pengendali racun makhluk perosak. Pihak kami banyak mendapat pertanyaan berkaitan lesen PCO ini. Adakah pengendali drone perlu mendapatkan lesen PCO inilah, iaitu lesen ini terbahagi ada 3, iaitu lesen pengendali, iaitu seseorang yang dilesenkan oleh lembaga dan yang mempunyai mengendali atau menguruskan suatu syarikat atau perniagaan yang mengendalikan kawalan makhluk perosak ke atas harta orang lain bagi upah. Elemen utama lesen PCO ini adalah dia mengawal makhluk perosak, kedua dia mengambil upah. Sudah semestinya adalah syarikat lah. So lesen pengendali ini adalah harus daripada mempunyai syarikat yang berdaftar dengan SSM. Itu lesen pengendali. Seterusnya adalah lesen pemakai racun makhluk perosak, iaitu penyelia sama ada ia sendiri atau selainnya mengendalikan kawalan racun makhluk perosak ke atas harta orang lain. Ketiga adalah lesen pembantu pemakai. Maksudnya pekerja dia perlu ada lesen pembantu pemakai mengendalikan racun makhluk perosak, tetapi lesen pembantu pemakai ini dia perlu diselia oleh individu yang mempunyai lesen pemakai racun makhluk perosak. Poin utama lesen PCO tadi, seperti mana saya katakan tadi, ia mengawal makhluk perosak, kedua ia mendapatkan upah. Tetapi status pertanyaan ini suka saya kongsikan, masa ini jabatan belum lagi kita menguatkuasakan keperluan lesen PCO ini, sebab kita melihat banyak keperluan dokumen yang perlu dipenuhi oleh pengendali drone ini. Mana kita kalau boleh kita ialah seperti mana kehendak tuan-tuan, birokrasi ni kita kalau boleh kita kurangkan. Sebab jabatan melihat penggunaan racun makhluk perosak ini masih boleh dikawal dengan peruntukan yang lain dalam Akta ini, seperti mana saya terang tadi, Seksyen 53 tadi. Jika berlaku pelanggaran, kita masih boleh buat penguatkuasaan. Walaupun ada keperluan untuk pengendali drone ini mempunyai lesen PCO supaya kita mudah untuk mendapatkan kerjasama daripada pengendali operator drone, supaya kita boleh memberi syarat-syarat sampingan untuk berkait rapat dengan keselamatan penggunaan racun itu sendiri. Tanpa lesen ini agak sukar untuk kami untuk mendapatkan kerjasama lah, jika ada keperluan. Pemerhatian lapangan berkaitan dengan semburan racun ni menggunakan aplikasi sentiasa dilakukan oleh PKPB. Pihak jabatan sentiasa menggalakkan penggunaan teknologi yang boleh membantukan pihak petani, seperti mana di dalam ucapan perasmian tadi Datuk Zaimi mengatakan mana kita jabatan sentiasa menyokong penggunaan industri ini dalam revolusi IR 4.0. Semua kita tahu penggunaan UAV ini, drone mampu memberi penjimatan kos, kecekapan kawalan semburan dan elemen-elemen lain yang banyak kelebihan. Walau bagaimanapun masih terdapat elemen utama iaitu keselamatan. Seterusnya adalah ini. Dalam CAD 601 ada mengatakan agriculture payload yang merujuk kepada
pengesahan daripada Jabatan Pertanian. Dalam website DOA ada dilampirkan kebenaran agriculture payload, iaitu buat masa ini kita membenarkan racun makhluk perosak berdaftar. Kedua iaitu baja, ketiga bahan penggalak tanaman, keempat benih. Saya pasti di lapangan biasanya perkara 1 dan 2 biasa digunakan. Di lapangan iaitu baja dan 3 penggalak tanaman, iaitu baja-baja semburan daun. Dan saya ada juga mendengar yang berkaitan dengan biji benih, tabur biji benih pun juga ada digunakan. Tetapi biasanya digunakan adalah untuk kawalan makhluk perosak. Ini muatan ini sahaja yang kita benarkan bagi aktiviti agriculture. Racun makhluk perosak ini harus yang berdaftar. Berdaftar ini sebenarnya seperti mana label, ada racun yang dinyatakan di label sesuai digunakan dengan drone. Tetapi kekurangannya racun yang mempunyai pengesyuran untuk drone masih belum banyak. Buat masa ni hanya ada 4, iaitu dalam industri padi daripada syarikat Avansia dan Syngenta bagi kawalan perosak padi lah. Seperti mana saya katakan tadi, kenapa harus digunakan racun perosak berdaftar yang ada pengusyuran drone, kerana keberkesanan penggunaan drone dengan aplikasi keberkesanan penggunaan racun perosak ini dengan aplikasi drone telah dinilai data keberkesanan dia. Ini dah akhir, iaitu ringkasnya pasal prosedur operasi standard, iaitu yang saya bahagikan kepada sebelum, semasa dan selepas. Sebelum, tuan-tuan harus tentukan kawasan serangan. Perkara ini ataupun kawasan semburan yang akan menjadi kawasan semburan lah, yang akan menjadi dokumen penting oleh pihak CAM. Dan juga makhluk perosak, jenis makhluk perosak dan menentukan kawalan yang sesuai. Adakah drone adalah merupakan kawalan yang sesuai? Kerana tidak semua perosak yang sesuai dikawal dengan semburan udara. Sebab tuan-tuan pun biasa melihat penerbangan drone ini, dia ada faktor drift dia, angin yang daripada kipas yang mengganggu proses keluarnya racun daripada nozzle. Jika kawalan semburan udara itu digunakan, pastikan telah mendapat permit penerbangan dari CAM. Seperti mana dibentangkan oleh Kapten Wafi tadilah. Pastikan sistem pesawat dan komponen berfungsi dengan baik. Ini paling penting lah. Itu yang penting yang tadi, persejilan daripada SIRIM untuk menentukan sistem itu boleh berfungsi dengan baik. Benda ini merupakan bagi saya perkara utama yang perlu diberi perhatian. Seterusnya adalah pastikan adanya kit pertolongan cemas, air bersih bagi tindakan kecemasan, menyediakan PPE yang bersesuaian. Saya melihat operator drone di lapangan mengabaikan penggunaan PPE ini sendiri. Walaupun operator drone tidak kontak secara rapat kepada bahan racun itu sendiri, tetapi secara langsungnya sebenarnya mereka pegang juga racun tersebut. Bermula daripada sewaktu mereka menyediakan sistem pesawat, tangki semburan dan juga drift semburan, pasti terbias kepada pengendali. Dan juga paling penting adalah penandaan, pemakluman untuk perhatian orang awam, notify kepada, sebab Malaysia kita tidak ada kawasan yang seluas luasnya adalah kawasan pertanian yang dikawal sepenuhnya oleh kita. Kita ada sepadan yang di sebelah kita adalah jiran kita.
jiran tanah yang mengusahakan mungkin tanaman yang sama, yang ini kita harus membuat pemakluman kerana ada juga laporan polis yang diterima penggunaan drone dilakukan untuk memburuan racun rumpai. So drift yang saya mengandaikan drift yang berlaku daripada semasa semburan telah pergi ke kawasan sepadan, mana kawasan kebun jiran yang kesannya adalah memberi kesan kerosakan kepada tanaman jiran kebun kita. Dan benda-benda perkara begini yang kita cuba elakkan. Yang perlu perhatian kerjasama operator-operator drone dan tuan-tuan tanah. Ini pentingnya pemakluman kepada orang awam dan juga biasanya kawasan, contoh kalau saya merujuk kepada kawasan padi, jalan-jalan di batas lorong-lorong di antara padi ini biasanya itu adalah jalan-jalan kampung. So adanya orang-orang kampung melalui jalan tersebut. Pentingnya pemakluman benda ni untuk kita bagi perhatian yang bagi saya kena serius lah. Dan akhir sekali adalah menggunakan racun makhluk perosak berdaftar. Ini sebelum. Seterusnya adalah semasa. Semasanya pastikan penandaan sudah dilakukan. Jelas. Awam melihat penandaan tersebut. Adanya aktiviti semburan drone di kawasan tersebut. Memakai PPE yang bersesuaian semasa membantu dan melakukan semburan, lakukan penerbangan di kawasan yang diluluskan. Ini yang kalau boleh kita tak nak kan. Kita pohon di kawasan yang lain, tetapi kita lakukan di kawasan yang lain. Jika boleh dielakkan begitu lah. Memang tak boleh pun. Bukan elak, mana kita jangan benarkan benda itu berlaku. Pastikan ketinggian penerbangan adalah had yang dibenarkan dan jarak penerbangan boleh dilihat oleh operator. Pastikan arah dan kelajuan yang bersesuaian. Menghentikan penerbangan jika terdapat gangguan komponen atau gangguan persekitaran seperti cuaca dan sebagainya. Elakkan semburan jika terdapat aktiviti lebah dan kelulut. Lebah dan kelulut ni adalah serangga yang baik, yang ada ketika ada satu musim yang dia memang banyak keluar daripada sarang dia untuk membuat sarang-sarang baru atau perpecahan koloni. Atas dasar kesedaran kita, maknanya berhentikan semburan, mana benarkan aktiviti lebah itu berlaku dan lakukan semburan selepas lebah atau pekelulut ini beredar daripada kawasan tersebut. Seterusnya melaporkan segera jika berlakukan sebarang kemalangan. Ini penting. Itu sebab kenapa drone ini dikawal, salah satunya jika berlaku tidak didaftarkan, tidak ada lesen, jika berlakunya kemalangan, siapakah pihak yang ingin bertanggungjawab? Sebab operator drone ni mungkin dia duduk dekat pondok dan sebagainya yang tidak dilihat oleh awam. Dia menerbangkan drone dalam satu jarak yang dicapai oleh remote dia, terjatuh benda tu, terkena orang awam, sama ada komponen tu sendiri yang terkena ataupun bahan racun tu sendiri masuk mata contohnya, memberi kesan mudarat kepada mangsa ataupun kecacatan kekal. Siapa kita nak ambil tindakan? Siapa yang harus bertanggungjawab? So perkara-perkara ini perlunya mekanisasi ini dikawal. Seterusnya adalah selepas. Selepas pastikan apabila setiap semburan kita lakukan, tidak semestinya bancuhan di dalam tangki itu telah sempurna digunakan. Ada ketika ia ada lebihan. Lebihan ini pastikan ia tidak dibuang ke dalam sumber-sumber air ataupun ianya harus diuruskan dengan kaedah pelupusan yang baik. Mana tuan-tuan collect lebihan racun itu
di dalam tangki yang lain, tong yang lain untuk digunakan dalam semburan yang lain atau dilupuskan dengan kaedah yang betul. Dan bekas racun perosak yang telah digunakan juga harus dilupuskan. Sebelum dilupuskan harus ia dibilaskan 3 kali kerana masih ada bahan toksik ataupun bahan kimia di dalam bekas racun yang harus diuruskan supaya alam sekitar kita lebih selamat lah. Maksud begitu. Dan perkara ini yang saya kata dikawal oleh atas alam sekitar tu tadi. Di bawah buangan berjadual. Di bawah jadual mereka lah. So bekas racun ini termasuk salah satu daripada bahan sisa buangan berjadual. Okey, seterusnya bersihkan PPE, alat semburan dan komponen yang digunakan. Simpan botol ataupun bekas racun makhluk perosak dan alatan semburan yang telah digunakan di tempat yang sesuai dan berkunci. Segera bersihkan diri dan mandi dengan air bersih secepat mungkin. Ini semuanya adalah untuk keselamatan pengendali, keselamatan pengguna. So kesedaran ini harus kita ingat bersama lah, untuk sama-sama kita ingat untuk keselamatan diri. Okey, seterusnya okey. Dan yang paling akhir sekali adalah paling penting, saya ingat dalam apa pun kerja adalah rekod. Dan perkara utama ini selalu kita abaikan. Satu perkara yang kita jarang beri perhatian. Waima kita pengurusan kewangan peribadi, kalau saya katakan pun perbelanjaan kita tidak kita rekodkan. So apabila kita tidak rekod, kita tidak boleh membuat analisis tentang jika saya buat analogi tentang kewangan peribadi tadi, di mananya habisnya duit kita atau di mananya kita telah belanja lebih dan sebagainya. Jika merujuk kembali kepada pengurusan perosak ini, adakah kita jika penggunaan drone ini, kalau saya mengambil diri saya adalah petani, saya membayar operator drone, kebiasaannya mereka akan menggunakan kaedah koktail ataupun campur lebih daripada satu bahan racun. Racun kulat, racun serangga digaulkan, dicampur. Di pihak BKRPB kita tidak mengesyorkan koktail kerana tidak ada data mengatakan koktail mampu memberi kesan yang signifikan kepada kawalan perosak. Tapi mungkin faktor penjimatan dan sebagainya, koktail ni merupakan yang diminati oleh petani. Tinggal rekod ini perlu, tujuan dia adalah adakah kaedah bahan racun yang telah digunakan, kaedah kawalan yang telah digunakan ataupun apa juga formula yang tuan-tuan lakukan itu berkesan. Sebab ada ketika kawalan perosak ini tidak memberikan kesan yang signifikan. Dakwaan awal mungkin dia akan katakan racun perosak itu tidak berkesan. Racun perosak, walaupun beli racun perosak berdaftar, tetapi ini tidak berkesan, dakwaan yang kita terima. Tetapi untuk keberkesanan itu sendiri, banyak faktor lain yang menyumbang kepada keberkesanan racun itu sendiri. Di antaranya masa semburan, kaedah semburan, jenis nozzle, jenis racun itu sendiri. Itu merupakan faktor-faktor penyumbang kepada keberkesanan. Ini pentingnya rekod. Sebab rekod di antaranya lokasi semburan, luas kawasan, tarikh, jenis perosak, masa semburan, jenis racun dan lain-lain yang perlu. Dan data-data ini apabila kita ingin membuat analisis ataupun membuat unjuran, di ketika rekod inilah menjadi dokumen penting lah. Dokumen penting bagi pengusaha. Dan ia
rekod ni juga merupakan elemen wajib utama dalam amalan pertanian baik, iaitu MyGap. Mana siapa pengusaha pertanian yang ingin memohon persejilan MyGap ataupun MyOrganic, tapi MyOrganic tak ada penggunaan racun lah. Kalau MyGap, rekod penggunaan racun ini adalah merupakan elemen yang akan diaudit. Saya ingat itu saja, sebab sesi ini adalah sesi pasal berkaitan dengan drone, bukan untuk sesi spesifik untuk penggunaan racun. So saya ingat mencapai maksud, sebab perkara utama tadi saya sudah sentuh payload yang dibenarkan, muatan yang dibenarkan diangkut dengan menggunakan mekanisasi drone, dan juga berkaitan dengan lesen PCO. Mana lesen PCO tadi kita punya pendirian tidak dikuatkuasakan buat masa ni ya. Jika dikuatkuasakan di kemudian hari, kita akan buat hebahan daripada masa ke semasa. Seterusnya saya semasa pemetangan daripada pihak JUPEM tadi, ada satu slide yang merujuk kepada drone yang tidak dilengkapi dengan kamera, ia dikawal selia oleh Jabatan Pertanian. Suka saya buat sedikit pembetulan lah, di mana drone ini adalah mekanisasi sama seperti knapsack, power sprayer, bomb sprayer, yang tidak dikawal oleh Jabatan Pertanian. Tetapi drone ini kenapa dia dikawal? Drone ini dikawal disebabkan dia diterbangkan ke udara. Apabila diterbangkan ke udara, mekanisasi ini dikawal oleh pihak yang mengawal ruang udara, iaitu CAM. Saya harap tuan-tuan faham kenapa drone ini dikawal. Dan Jabatan melalui Akta Racun Makroprosat 1974, kita mengawal payload tadi, bahan racun yang dibawa. Harap tuan-tuan yang mendengar faham jelas tentang hubung kait di antara agensi-agensi yang berkaitan ini. Seterusnya di hadapan tuan-tuan adalah jika ada persoalan, Jabatan bahagian kawalan racun di ofis kami di Jalan Sultan Salahuddin, Wisma Tani Lama, dengan talian seperti ditera. Website dokumen rujukan boleh dilihat di website Jabatan Pertanian www.doa.gov.my, dan FB Lembaga Racun Makhluk Perosak Official. Dan jika ada aduan berkaitan dengan penggunaan racun perosak di lapangan, salah guna racun, apa-apa yang berkaitan dengan racun perosak, tuan-tuan ingin membuat aduan, adalah seperti email tertera, iaitu enforce.bkrpb@doa.gov.my. So saya ingat tamat di sini saja. Jika ada tuan-tuan ada soal jawab, mungkin mana yang saya boleh jawab, saya jawab. Jika tiada, saya akan jawab. Tidak mampu saya jawab, saya akan jawab kemudian lah, secara email, telefon dan sebagainya. Terima kasih. 24,9,000. Terima kasih saya ucapkan kepada Yang Berusaha Encik Azlan di atas penyampaian beliau. Jadi ada sebarang soalan ke sebelum kita labuhkan tirai kita punya webinar? Tadi saya ada lihat ada satu soalan dekat chatbot berkaitan, saya ada lihat tadi tentang sekiranya pihak jabatan perlu melakukan tugas kecemasan seperti bencana dan sebagainya, adakah cara lain bagi pihak jabatan untuk dapat kelulusan segera permohonan permit? Saya kurang pasti apakah maksud tugas kecemasan, tapi jika dalam industri
industri pertanian kita ada saya jika maksud itu adalah outbreak ataupun wabak serangan makhluk perosak yang boleh menjejaskan industri pertanian, contohnya macam FAO kepada jagung bijian dan perosak-perosak lain yang kita isytiharkan outbreak oleh Jawatankuasa Perosak Nasional, ada kelonggaran diberikan oleh pihak CAM. Itu yang mana dia tidak melalui proses yang biasa. Ada kelonggaran yang diberi sebab outbreak ni kita tidak boleh tunggu sebab dia cepat, perebakan tu cepat. Baik, terima kasih tuan. Harap menjawab ya. Ada apa persoalan lagi? Ini ada Syamsul Hamzah, khusus LRMP ada dianjurkan oleh DOA, sentiasa dianjurkan dan dihebahkan, tinggal jika kita tak nak terlepas pandang, mungkin saluran hebahan ini tidak dilihat oleh tuan-tuan, tuan-tuan boleh berhubung dengan talian seperti tadi untuk membuat pertanyaan. Kita akan bantu tuan-tuan tentang contoh mungkin dari sini ada minat tentang dengan pest control operator mengawal perosak bandar, perosak rumah seperti anai-anai, semut, tu boleh bertanyakan kepada kita bila tarikh exam dan sebagainya. Sebab kita ada buat hebahan tetapi mungkin medium hebahan ini tuan-tuan tidak dilihat oleh tuan-tuan lah. So inisiatif dia tuan-tuan kena hubungi kami ya. Racun rumpai tiada dalam pendaftaran LRMP. Saudara ini, Puan Aini saya kurang pasti adakah maksudnya racun rumpai untuk pengusyuran digunakan dengan aplikasi drone itu sendiri ataupun yang lain. Jika dengan penggunaan dengan aplikasi drone betul, tidak ada buat masa ni. Dia tiada disebabkan untuk pendaftaran racun ini sendiri. Terteranya perkara itu di label, ia perlu datang daripada inisiatif syarikat pendaftar racun itu sendiri untuk mengemukakan data keberkesanan kawalan racun rumpai dengan menggunakan aplikasi drone. Itu adalah berkesan atau kita menilai perkara-perkara ini dari segi toxicity saya katakan tadi, dari segi keberkesanan. Dari pihak pengguna paling penting adalah keberkesanan lah. Daripada pihak Cik Syukli, saya melihat adalah pest control operator untuk drone. Ini sudah dijawab tadi. Saya setuju jika ianya perlu, silibus perlu ditambah baik untuk lesen tersebut lah. Tetapi dalam program CAM tadi ada silibus berkaitan dengan penggunaan racun ini. Dalam program yang perlu dihadiri oleh operator drone lah yang dianjurkan oleh pihak CAM tersebut. Program apa tadi ya? RPTO. Organisasi Latihan Jurutera Kawalan Jauh. Baik, saya rasa menjawab soalan-soalan tadi. Jadi rasanya kita pun dah ke penghujung acara. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, dengan berakhirnya ceramah daripada yang usaha Encik Azlan berpakat tadi, maka berlabuhlah tirai webinar pengenalan kepada prosedur penggunaan drone dalam sektor pertanian. Jadi terima kasih diucapkan kepada para panelis penceramah di atas maklumat dan perkongsian pada hari ini. Diharapkan semua pihak dapat mengambil input yang diberikan bagi menambah pengetahuan dan menjadi sumber rujukan dalam pengendalian drone.
Terima kasih juga turut diucapkan kepada para peserta webinar yang setia bersama kami hingga ke akhir program. Saya mewakili pihak urus dia memohon maaf sekiranya ada terkasar bahasa dan kekurangan sepanjang kami mengendalikan webinar pada hari ini. Saya akhiri webinar kita dengan serangkap pantun. Buah cempedak di luar pagar, ambil galah, tolong jolokkan. Banyak topik sudah belajar, moga menjadi panduan dan rujukan. Semoga kita berjumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.